Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam Tuan. Selamat petang Tuan. So, semua dah ada. Ada lagi beberapa orang yang belum masuk. It's okay. So, last class kita dah sampai mana? Siapa-siapa boleh recall balik kita dah sampai ke mana? Variable. Variable lah. Yang saya buka sekarang ni lah. Variable lah. Okay. So, masih lagi dekat variable. Cuma last time kita hanya cover sampai text sahaja. Betul? String, char. Kelas? Betul tak? Saya dapat situ. Okay, so hari ni kita akan teruskan lagi. Cuma untuk hari ni saya nak teruskan pada type number ataupun integer. Okay, so ready? Boleh buka Visual Studio Code masing-masing sebabnya kita kod yang sama ni. Okay, sebelum ni kita dah ada file index dan juga kita ada file learn-code.js. So kita boleh teruskan dengan file yang sama je lah. Okay, kita boleh teruskan dengan file yang sama je dulu. Boleh kelas? Boleh Tuan. Okay, actually minggu ni minggu sebelum cuti. Okay, sebelum cuti ada latihan yang kena buat dalam minggu ni. Cuma saya akan cuba habiskan dulu setakat boleh untuk Java. Selepas tu saya akan proceed dengan latihan lah. Okay, so okay kelas, ready semua? Boleh, kalau dah ready bagi tahu ready. Saya nak mulakan. Sudah. Dah. Lagi yang lain? Ikhwan, dah. Yang lain? Dah Tuan. Dah. Muaz dah. Kimi, Amirul dah. Fawas? Iman dah. Dah Tuan. Okey. Orang yang sama je tiap minggu yang respon. Yang lain gimana? Dah Tuan. Dah. Okey. Dah Tuan. Okay. Thank you for the response. Okay, so kita teruskan. Make sure you already have two file. Satu index.html dan satu lagi adalah learn-code.js. Okay, so sekali lagi saya beritahu untuk JavaScript kita akan test pada browser. Pada preview tu tak berapa comfortable sangat. So the best is we open through browser. Okay, we open through browser. Okay, file apa nama ni, JavaScript ni kita file index.html ni kita buka menggunakan browser lah. Okay, buka menggunakan browser. Okay, so kelas kita teruskan berkenaan dengan variable number. Okay, so kelas kalau kita tengok kita ada beberapa operator. Tak apa kita tengok dulu kat sini. Nota ni seperti yang saya terangkan sebelum ni, dalam JavaScript, actually JavaScript ni sangat mudah lah sebenarnya. Dia tak sama macam waktu awak belajar C++ ke Java ke. Sebab kalau dalam Java dan C++, bila awak define nombor, awak kena bagi tahu sama ada dia integer, float, apa lagi kalau nombor? Double. Lagi? Apa lagi? Float, yalah, float, double, integer. Itu je kot. Itu je kot. Okay, so ada 3 lah.
kebiasaannya kita akan declare, okey, untuk kita boleh gunakan dia sebagai variable. Tapi dalam JavaScript kita hanya gunakan var, okey, kita hanya gunakan var, nama variable equal to kalau nombor tak ada double quote ataupun single quote, kalau karakter ataupun string ada quote, double quote ataupun single quote. Okay. Itu je basic dia. Okay. So kat sini kalau tengok, ini contohlah example untuk var. Kalau kita letak dalam quote, dia adalah string. Okay. Kalau dia letak di luar quote, dia adalah, maksudnya tanpa quote, dia adalah nombor lah, integer. Okay. So kita ada operator kat sini. Okay. Saya akan buat sedikit operator. Operator, ini semua programming language pun ada benda yang sama. Dia kan kelas, actually programming language ni awak belajar konsep dia satu jenis konsep, apply pada semua language lah. Cuma syntax saja yang mungkin berbeza. So kalau orang kata programming ni susah tu, macam pada saya, programming susah ke? Tak susah. Programming susah. Yang lain, ikut je jawab. Yang lain? Programming susah? Boleh lah. Boleh lah. Okay. That's why saya kata JavaScript ini adalah antara language yang paling simple selain daripada Python. Okay. Selain daripada Python. So, kalau awak nak explore language yang senang, pergilah pada Python dan juga JavaScript lah. Okay. So, kita teruskan kat sini. Okay, kalau kita nak tengok kat sini, kalau kita nak declare untuk buat operator pula. Ialah operator tambah kat sini. Saya just buat kat sini. Sum 10 plus 15. So letak semicolon kat belakang. The best practice is we put semicolon kat belakang lah. Okay, so bila kita buat operasi macam ni, okay, kita nak, sebenarnya dia ada tambah biasalah. Awak nak output kat mana pun terpulang pada awak. Awak nak buat pada document write pun boleh. Tapi saya just nak main dengan console je hari ni. Okay, console.log. So kita nak letak, macam mana kita nak panggil balik nilai yang kita dah buat sum tu? Apa yang kita nak letak kat sini? Plus. Nak letak kat dalam ni, dekat dalam konsol ni, supaya kita dapat keluarkan hasil tambah dua nombor ni. Masukkan balik yang sum tadi je. Sum variable, kita panggil variable je terus. Okay. So bila kita save this one dan awak open. Bila open dan tengok pada konsol lah. Okay, tengok pada konsol. So awak akan dapat jawapan dekat sini lah. Dapat tak 25? Dapat tak kat sini? Okay. So ini adalah hasil tambah. Ni hasil tambah lah. Okay. So sesimpel itulah. Tapi kalau awak tambah titik perpuluhan dekat sini pun, okay, tambah sini titik perpuluhan. Kalau save, dia akan tetap juga keluar dalam bentuk ada titik perpuluhan. Okay. Even though awak just declare dia simple macam ni, kalau awak letak dia ada titik perpuluhan, dia akan buat calculation juga untuk titik perpuluhan. Okay, so itu adalah tambah. Okay, kita tengok pada sum. Okay, tolak. Tadi sum, ini kita cuba tolakkan nilai ni. Okay, kalau kita buat 15 tolak 10. Okay, so kita nak try kat sini, kita boleh letak dia log. Okay, kalau macam ni simple lah, direct kita letak. Kalau kita nak dia ada ayat sikit, kita boleh gunakan apa nama ni, kalau kita buat macam ni, okay, kita buat sub kat sini.
Boleh juga kita save. Okay, dan bila kita refresh, kita akan nampak kat konsol ni ada dua value lah. Satu value hasil tambah, satu lagi value hasil tolak. Okay, plus, minus. Okay, apa lagi? Ya. Apa lagi operasi kita boleh buat yang dalam nota tu? Darab. Okay, multiple. Okay, kita buat kat sini 10 darab 3. Okay, so kita punya output dekat sini, kita boleh gunakan plot yang sama juga. Awak just tukarkan dalam ni jadi multiply. Okay, so bila awak save dan awak refresh kat sini, kalau ikutkan awak akan dapat nilai 10 kali 3. So itu je operator dia. Okay, selain daripada darab, apa lagi? Bahagi. Bahagi. Divide. Bahagian. Okay. Division. Okay, division. Kita boleh buat, cuba tengok 10 bahagi 3. Okay, 10 bahagi 3. Okay, so ini kalau kita ni just nak tengok, nak bagi tahu ada multiple kita boleh create calculation lah, okay, dalam menggunakan Java. Okay, kalau kita guna C++, kalau kita guna CSS, dia hanya untuk kita cantikkan kita punya web saja. Tapi kalau kita nak buat simple calculation, okay, sebelum kita hantar ke database, kita boleh buat menggunakan JavaScript lah. Okay, so kat sini kalau kita buat division, so kita save kat sini, kita boleh dapatkan nilai bahagi lah. Okay, so tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay, tambah, darab, tolak dan bahagi. Okay, so selain daripada bahagi, apa lagi? Satu lagi operator yang biasanya kita gunakan dalam Baki tu, baki. dia panggil apa baki tu? Apa dia panggil dia? Dah tak ingat. Tak ingat. Aduh, tak ingat pula. Aduh, alah, saya lupa nak rekod. Sekejap saya rekod. Apa dia selain daripada baki. Dah belajar banyak jenis language dah setakat ni. Tengok belajar apa je baru. Siapa yang tengah? Baki apa dia? Apa orang panggil untuk baki? Modulus. Pandai. Okay, mod maksudnya kita buat 10 modular 3. So kita dapat baki lah. So bila kita berani, kita dapat baki. Okay, so kat sini mod save. Berapa? 10 bagi 3. Berapa baki dia? Berapa baki? 3 cik. 3. Satu lah. 3. Ya. Satu. Okey, satu lah. Okey, sebabnya 3 ada baki 1. So usually kalau kita nak buat proper lah, kita nak buat var search equal to, kalau kita nak tambah words lah kat sini, wording kan, 10 bahagi pula itulah 10 bahagi 3 equal to 3. Okay, with a reminder. Ini kita boleh tambah juga plus. So, ini kalau kita nak buat ayat proper lah. Kita save, kita refresh balik kat sini dia akan keluar.
10 bagi 3 equal to 3 with remainder of 1. Okay. Pak, buat tak kelas? Nampak. Okay, so Biasa guna kalkulator yelah tu kan. Tak just kat sini nak bagi tu operator-operator yang ada lah. Sebab kadang-kadang sebab awak dah expose pada programming language yang lain. So untuk operator ni sebenarnya tak ada isu lah. Saya just nak refresh balik. Tuan dah tengok yang JavaScript tadi? Ha. Boleh? Okay. Katalah kalau Boleh, kita buat operator lah. Kita buat combination of operator. Okay. Var. Okay. Up equal to 10 jarak letak dalam kurungan 5 plus 3. Okay. Minus. So kalau macam ni, yang mana yang dibuat dulu? Berapa agak-agak jawapan tu ni? tujuh enam, 76. right? 76. Okey, tak apa, kita dah tengok. Yang lain, ada siapa-siapa yang dapat selain 76? Sama Ustaz. Sama Okey, tak apa, kita cuba verify betul ke tak. Okey, 76. Okey, katalah kalau saya tambah lagi satu kat sini. Apa jawapannya? $40, cik. 40. Okey. Ini bagus saja orang pandai. Okey, sebab apa? Kita tengok pada keutamaan dia lah. Okey. So bila ada bracket macam ni, dia akan buat yang dalam bracket terlebih dahulu. Okey. So ni basic lah, basic. Kalau awak dah faham tentang operator dalam language yang sebelum ni, itulah juga yang kita guna pakai dekat sini, dekat JavaScript. Okey. Cuma bagusnya adalah dari segi variable-nya tidak bergantung kepada data type sangat. Okey, tak bergantung kepada data type sangat. Okey. So faham yang ni berkenaan dengan nombor? Kelas? Faham, Faham. cik. Yang lain? Yang lain? Faham tuan. Faham Okey. So itu adalah operator. Kita tengok dulu kejap lagi kita akan tengok assign operator. Okey, sebelum masuk okey, kelas. Sekarang ni kita pergi pada variable dah. Okey, kita tengok pada if else. Untuk tunjuk yang ni, untuk tunjukkan operator assign operator ni, kita nak lebih jelas, kita gunakan if else punya example lah. Okay. Pernah guna condition control dalam mana-mana peraturan? Tahu tak condition control apa? Boleh bagi contoh tak? Kelas? Control structure. Control structure pula. Structure tu. Yalah, kita nak kawal. Macam ni kita nak control kita punya condition dalam programming. Kita gunakan apa? If else statement tu. Yes, kita gunakan if else statement. Okay.
So yang ini saya off dulu. Okay. Saya off dulu. Okay, so yang ni kalau saya komen dia akan skip lah. So just tak apa, just biarkan dulu. Cuma sekarang ni saya just nak tunjukkan kalau kita gunakan kalau kita nak guna operator untuk assignment. Okay, kalau kita nak guna operator untuk assignment. So bila kita nak guna operator untuk assignment, contoh yang paling kita senang guna kita gunakan if else lah. Okay, bila kita senangkan kita gunakan if else. Okay, dalam JavaScript penggunaan dia directly macam tu juga. If 1 equal to 1. Ini kita buat single if lah. Okay. So kat sini console log kita akan nampak ayat ni lah. Okay. So ini kita buat je dulu. Assignment ni adalah 1 sama dengan 1. So bila sama dengan 1, kita nampak log ni pada kita punya konsol lah. Okay. So saya save dan cuba refresh pada page. Okay, so nampak tak? Ini assignment biasa lah. Kejap lagi kita akan cuba letak value lah. Okay, kejap lagi kita cuba letak value. Okay, yang ini kita just letakkan assignment kat sini. Okay. Okay, sekarang ni cuba kita, sebab ini penggunaan if else ni, kita banyak contoh lah. Contoh yang paling biasa digunakan adalah ATM machine lah. Awak belajar programming language, contoh biasa orang guna contoh apa? Last untuk tunjukkan contoh condition, biasa dia guna apa? ATM machine. ATM machine. Tahu ATM machine keluar duit. Okey, so ataupun awak nak bayar, awak nak guna kad untuk bayar dekat dekat mana-mana terminal. Okey, so biasanya kita akan tengok berdasarkan data-data, contohnya macam berapa baki yang ada. Okey, so tak apa, kita cuba bar. Okey, kita tengok my account balance equal to, dan account awak katalah ada 350. Okay. Katalah account balance kita ada 350. Okey, awak nak beli barang yang berharga apa barang awak nak beli? Kasut lah, kasut. Okay. So harga kasut tu berapa? Berapa harga kasut biasa orang beli? Katalah 70 kasut Nike, like 100 lah. 100 lah. 100 bundle. Okay. So kita ada dua value ni lah. Okay. So kat sini kalau kita nak buat condition macam ni, kalau kita punya baki account, okay, lebih banyak daripada kita punya harga kasut, kita boleh beli lah kan. So kat sini, kalau kita nak tulis kat sini, kita boleh tulis kat sini if shoes, okay, tadi equal, kita gunakan equal. Yang ni kalau macam ni, kita macam mana kita nak check? Ada dua, my account balance. Macam mana kita nak check account kita ada lebih daripada harga kasut? Kita guna operator apa kat sini?
supaya kat sini kita boleh bagi tahu you can buy this juice. Less than. Cik. Less than. Okay. Less. So okay, ni kalau kita check, so Nike shoes lebih rendah daripada harga balance, so kita boleh beli kasut tu lah. Sebab okay, kat sini you can buy this shoes, sebab harga kasut tu lebih rendah daripada account balance yang ada dekat dalam account awak. Okay. So itu yang basic lah. Okay. Itu adalah basic kita punya so kat sini katalah kalau kita nak kira balance, berapa balance yang ada selepas beli, macam mana nak tulis? Kita nak keluarkan dekat sini balance. Console. Tuan. Ya. Ya saya. Waktu saya buat tadi memang hanya tulis you can buy this je tadi kan. Yang tadi Itu lah. dia ada tulis sekali dengan apa balance ni. Belum. Dia tak ada keluar apa-apa. Ni kita just nak bagi tahu kalau kita punya harga kasut lebih murah daripada account balance, kita boleh beli lah. Maksudnya macam tu. Kalau kata okey, saya tutup ni. Katalah kalau katalah baki awak ajar ni RM90 je. So bila awak run ni apa terkeluar sebenarnya? Apa akan keluar? Tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa. Sebabnya awak tak ada condition untuk itu. Sekarang ni kita just guna a single condition. Okay. So bila kita ada duit lebih daripada harga kasut, kita boleh beli. Okay. So sekarang ni untuk bagi nampak lebih jelas, kita nak letak balance. Okay. Kita nak letak balance kat sini. So kat sini kita nak letak balance, maksudnya account balance. Okay. Account balance. So apa kita nak tulis kat sini? Apa kita nak buat operate macam mana kita nak kira dulu kat sini? Macam mana cara kita nak tulis untuk kita kira? My account terlaknat. Account. Okay. So kita boleh tulis kat sini my balance. Okay. My balance equal to my account minus Shoes. betul tak? So kat sini kita boleh tulis my balance. My balance. My balance. So once you save, you run, and awak dapatlah. So awak ada account tadi RM300.50. You buy shoes for RM100. So your account balance should be RM250. Okay, cumanya ada sedikit menarik kat sini. Selain daripada kita tulis macam ini, kita ada second option untuk tulis. Ada siapa-siapa tahu tak macam mana kita nak simplifykan statement ini? Anyone? Kita boleh gunakan sekejap saya cuba letak kat sini my balance. So this one pun boleh lah. Maksudnya kalau kita gunakan variable yang sama. Kalau tadi saya create satu lagi saya lupa. Sepatutnya kita just reuse variable yang dah ada. Okay, sepatutnya kita just reuse variable yang ada. So kalau macam ni pun dia tetap juga akan keluar
gunakan 250 ni. Okay, cuma sekarang ni ada cara untuk kita simplifykan statement ini. Ada siapa-siapa boleh nak try tak? Cara nak Dia tak case sensitif lah. bukan dia case sensitive. Kalau ikutkan kita masih lagi perlu tulis kenapa begitu? Dia masih lagi variable ni kita kena tulis dengan case sensitive lah. Cuma tak sekarang ni macam ni kita nak ni panjang ni cara tulis ni. Ada cara tak kita boleh tulis dengan lebih pendek? Siapa-siapa tahu tak? Anyone? Saya rasa dia buat my account balance tu dia assign pada nilai M ke apa Okay. gitu. Okay, tak apa. So, ada cara dia kita boleh buat macam ni je. Yes. So, yang ini sebenarnya sama dia dengan yang atas ni. Ni statement ni sebenarnya sama je dengan statement yang ni. Okay. Ni cara ringkas untuk kita tulis lah. Okay, my balance equal. Sebab kita dapat ni dia menggunakan nama yang sama. Variable yang sama. Tolak dengan harga kasut. So, ini pun cara yang sama lah. Kalau saya disable ke yang ni. Okay. So, kalau saya save dan cuba run. Sama lah. Okay. Ini adalah sama je. Kita boleh gunakan dua-dua. Tapi, best practice ni adalah kita tulis dalam bentuk macam ni. So, nanti kalau jumpa simbol yang macam ni, tu maksudnya adalah account satu variable equal to variable tersebut tolak satu value. Okay. Macam ni lah, macam ni lah nak tunjuk contoh. N equal to N minus 1. Contoh. Nampak tak? Okay, ataupun M equal to M plus 1. So, yang ni actually sama macam yang kat atas ni tadi lah. So, cara yang senang nak tulis dia adalah N minus 1. minus equal 1. Contoh lah. Okay. So, ini just kita punya penggunaan ni lah. So, kita boleh gunakan kaedah ni lah. Okay. So, itu kita, bila kita run, kita dah dapat dia punya baki lah. Okay. Bila kita run, kita dah dapat dia punya baki. Okay. So, next kita cuba gunakan condition yang berikutnya. Okay. Cuba gunakan. So, kalau tadi kita dah ada if. Okay. So, lalu kita tambah lagi satu condition. Else if. Else. If else ke else if? Else. If Else. Alpha. Else if. Okay. So kita cuba buat else. Kita cuba buat else dulu. Okay, else. Okay, so dot log. So kat sini kalau saya letak harga, okay, ni ada dua condition lah. Satu, if this, do this, else buat yang ni lah. Okay. So ini simple if else. Okay, if else. So katalah kalau awak punya baki awak ada RM50 je dalam account. So bila kita run, dia akan keluar kat sini. Your account balance not enough lah. Okay.
So bila kita punya conditionnya adalah selain daripada account kita cukup tadi, dia akan terus pergi pada yang ni. Okay. So kat sini tadi kalau kita letak 300, dia akan pergi pada yang ini. Okay. Kalau kita punya account balance less than harga kasut, dia akan pergi pada if. Second else. Second if. Okay. So ini yang simple lah. Okay, katalah kalau kita nak tambah lagi satu variable kat sini. Kita nak tambah lagi satu variable. Kita letak kat sini var coupon. Tahu coupon? Macam harga diskaun kan. Tahu. So katalah kita ada discount ke atau kita ada coupon card kat sini. Okay, so yang ini kita akan ada lagi satu condition lah. Okay, lagi satu condition. So kalau tengok kat sini, untuk tambah condition yang berikutnya, kita gunakan, kalau Java script, kita gunakan else if. Gunakan else if. Else if. So kita letak condition lah. Kita letak condition kat sini. Issues. Okay. Minus dengan coupon. Okay. Minus dengan coupon. S equal to so di sini kita boleh gunakan console juga. Tadi kita direct je, okey. Yang ni kita boleh letak kat sini console. Hopefully yang lain boleh ikut lah. You buy with okay, so kat sini kalau kita ada yang ini, dia akan keluarkan yang ni lah. Cuba kita tengok balik. Save. Oh, dia pergi pada mana? Encik, Ya. tak apa kau tak ada bracket. Tak ada close. Tak ada close kat mana tu? Alamak. As if. As if. Sini tinggal. Oh, tertinggal. Thank you. Ya. Terima kasih. Okay, so Okay. coupon macam ni lah. So kalau ikutkan, bila kita ada letak coupon value kat sini, dia akan pergi pada second if lah. Okay, cuba save dan cuba run. Baik, sampai tak boleh. Coupon. Katalah ada 300. Okay. Terus save. Oh, sorry. 150. Okay. So kat sini kalau tengok, kalau yang tadi, bila kita ada harga kasut lebih murah daripada harga account bank awak lah. So awak boleh beli kasut. Keadaan yang kedua adalah bila awak harga kasut lebih mahal daripada account balance awak, tapi awak ada apply kupon RM50, so dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi pada option yang kedua. Okay. So
Ini dia punya example untuk if else lah. Okay, example untuk if else. Yang tadi kira yang tadi sebab ni lah. Sebab kasut murah pada akaun. Yes, kalau harga kasut ini masih lagi murah daripada harga kasut, dia akan pilih option yang pertama. Contohnya harga kasut tu 200. Oh faham. Okey, dia akan ambil ini. Okey, tapi kalau harga kasut itu mahal 400 macam ni dan dia kena gunakan voucher, kupon, dia akan pergi pada yang option yang kedua. Okey. Selain daripada tu, kalau awak letak harga kasut ni mahal lagi, taklah, katalah harga kasut ni 500, apa jadi? Dia akan pergi pada option yang mana? Not enough. Not enough. Okay, not enough. Okay. So kat sini account balance not enough. Okay. So ini contoh if else lah. Okay, ini contoh if else. Okay, kalau kita nak proper sikit kat sini, kita buat juga macam yang tadi. Kita letak juga kat sini my account. Betul. Yang ni kita buat macam ni terus lah. Terus. Yes. So kita keluarkan lagi satu dia punya output. Ambil balik yang ni dia. Di 400, 350. So berapa agak-agaknya account balance bila kita dah buat ni? Bila kita guna kupon pula. Kita guna ayolah kupon. So agak-agak kalau dia nak print account balance, berapa account balance kita selepas kita dah beli kasut ni? Kelas? Tak ada. Ada lah, kosong lah kan. Maknanya dah habis. Sebabnya awak guna kupon zero lah balance sebab awak dah gunakan awak punya apa nama ni, the whole account awak lah. Okay. So ini adalah kita menggunakan if else untuk kita gunakan less than ataupun kita boleh gunakan either one lah. Okay, less than pun boleh, more than pun boleh. Tengok pada keadaan kita punya penggunaan statement tersebut lah. Okay, so tak apa, kita komenkan ni dulu. Kita tengok pada contoh yang kedua. Yang ni kita cuba main dengan age, umur. Okay, so bila umur dia adalah nombor, biasanya kita tak letak dalam apa nama ni? Double code check. Yes, betul. Kita tak letak dalam double code. Okay. Your age. Berapa? 24. Berapa? Berapa umur awak sekarang? 21. 21. Okay. So kat sini if age equal to, if my age equal to your age, also
So katalah kat sini kalau kita letak samalah umur, your age, my age. So kalau kita letak sama macam ni, dekat kita punya konsol, kita akan keluar we have the same age lah. Okay, sebab value dia sama. Okay, so kita refresh, we have same age. Okay kelas, saya nak awak tambah lagi satu else punya statement. Kalau umur kita tak sama, apa dia punya condition dia? Tolong tambah sendiri dulu dekat Visual Studio Code masing-masing. Tambah lagi satu else statement. Sebab ini sekarang ni kalau saya katalah saya letak umur saya 40, kalau saya save yang ni, bila saya refresh kosong, tak ada keluar apa-apa. So supaya ada keluar something, supaya kita tahu macam mana kita nak buat, apa yang kita nak tambah. Sekejap lagi saya panggil nama, mana-mana yang senyap-senyap ni, sekejap lagi kita check sama ada dia masih lagi dengan saya ataupun dia dah berada di tempat lain. Okay, cuba tambahkan. Okey, ni yang tadilah. Ini yang tadi. Awak boleh check balik yang ni. Ini yang saya tunjuk tadilah. Okey. Kita boleh guna assignment operator ni untuk memendekkan kita punya equation atau persamaan kita. Okey. So, ni boleh apply. Okey, tadi saya tunjukkan. Okey, yang ni sekarang ni kita tengah nak cuba buat yang ni. Kita nak cuba buat ini. Macam mana kalau kita nak ada yang umur tak sama? So macam mana kita nak tambah? Anyone? Saya bagi masa 5 minit je. Sekarang ni pukul 2.55. Pukul 3, 2.55. Pukul 3 nanti saya nak panggil nama salah seorang untuk tunjukkan macam mana nak keluarkan output dekat konsol kalau umur kita itu tak sama.
betul ke anak NA yang kena? Tak tahu. Aku tak tahu. Tapi sekolah kelas anak dia lah. Sorry. Oh, Okey, dah? Boleh? Siapa-siapa? Volunteer dulu. Kalau tak ada volunteer, saya panggil nama je senang. Tuan, Ya. saya nak cuba dulu. Boleh. Sekejap saya stop saya punya apa nama ni. Sebab ini saya baru buat yang S dulu. Tak apa. Cuba dulu. Mana present? Mana? Ini cara saya buat. Kejap saya tengok. Saya buat if. Kejap saya nak tengok apa bunyi buat ni. Okey. Okey. Else? So saya total. Kalau saya total, saya buat dapat you older than me. The difference is 20. Okay. So the difference is 20 years old. Okay. Yang balik kot tadi. Okay. So ini kalau kita menggunakan tutup tunjuk balik. Okay. Ini kalau kita gunakan condition age less than lah. Okay. So kita juga boleh guna less than or equal. Okay. Less than or equal. Okay, sebab kalau less than ni maksudnya umur, kalau kita punya umur awak lebih kurang daripada tu, kita akan gunakan nilai ni lah. Okay, so awak buat calculation juga kat sini. Total age equal your age minus my age. Okay, so boleh, macam ni pun tak ada masalah. Boleh juga kita buat ini. Kalau
kalau tadi yang simpelnya kita boleh just terus buat else kat sini ya. Tak apa. Sekejap lagi saya terangkan. Terima kasih. Siapa nama ni? Aiman. Aiman. Ni saya stop sharing. Okay, start sharing. Okay. Okay, kelas. Tadi kawan awak dah buat, dia dah tambah kat sini. Kat sini patutnya kita juga boleh tambah else. Okay, so ini cara kalau awak tadi tu bagus lah. Awak buat yang tu bagus. Kalau yang paling-paling ni sangat pun awak boleh terus buat okay. So macam ni lah. So bila awak save yang ni, so dia akan terus pergi pada else. Ya lah. Okay. We have a different age. Okay. So okay, tak apa, boleh buat yang tu. Maksudnya boleh gunakan kaedah tadi pun boleh. Kalau kita nak gunakan kaedah yang ni pun boleh. Sebabnya kita hanya ada dua condition saja. Okay, sama ada sama ataupun tak sama. Okay, katalah kalau kita nak tambah okay, tak apa. Sekarang ni kalau tengok kat sini, kalau saya letak dalam kurungan sekalipun, okay, contoh kat sini saya letak 21. Agak-agak awak dia akan keluar yang mana? Plus, kalau saya letak satu dalam kurungan, satu dalam double quote, satu lagi tanpa double quote. Agak-agak dia akan buat yang mana? Kelas. Tanpa. Kalau saya buat macam ni, dia akan sama juga ke atau tak sama? Tak. Tak sama. Tak sama? Sama. Satu teks. Tapi tak apa. It's okay. Your answer is tak sama. Okay, tak apa. Kita tengok dulu. Sebab sekarang ni kita gunakan dua simbol ni. Equal. Okay, so kalau awak tengok kat sini, output dia kalau ikutkan dia masih lagi sama lah. Okay, kalau awak nak check nilai dan juga jenis data, kita gunakan lagi satu kat sini. Kita letak triple equal. So triple equal akan check apa nama ni? Nilai dan juga data type dia. Okay, so kalau kat sini kalau buat macam ni, barulah dia akan keluar we have a different age lah. Sebab kat sini dia akan detect nilai yang dalam kod dengan tanpa kod adalah nilai yang berbeza. So ni yang kita nak guna ni, yang ni. Okay, sebab tadi kita guna equal, yang ni triple equal. So dia ada beza, equal dengan triple equal. So tak apa, kita try save ni, kita boleh tengok dia punya output dia. Sepatutnya requirement. So nampak ni, we have a different age. Sebab bila kita gunakan yang ni, baru dia akan consider value dan juga jenis data. Okay, faham? Kelas? Faham tuan. Macam mana cik? Saya terkeluar tadi. Terkeluar.
Okay, so kalau kita gunakan yang tadi, kita gunakan equal, so dia kalau kita letak dalam double quote ataupun tak, dia akan anggap nilai itu adalah nilai yang sama. Nilai. Kita bercakap tentang nilai. Sebab dia akan check 21 tu sama tak dengan teks 21, sama tak dengan nombor 21. Sama lah, sebabnya daripada segi nilai tu, daripada segi dia punya bukan nilai, dia punya yalah, apple equal to apple lah. Senang kan? Orange equal to orange. Okay, so senang kita nak tengok benda tu. Tapi kalau kita nak supaya nak membezakan antara yang ada double quote dengan yang tak ada double quote, kita letakkan lagi satu kat sini yang ada triple equal. Triple equal ada dekat dalam nota ni. Okay, triple equal ada dekat dalam nota ni. This one. Equal value and equal type. Nampak tak? Okay, equal value dan juga equal type. Okay, so kat sini bila kita letak triple equal ni, bila kita save, dia akan detect yang ini dengan yang ini adalah number. So bila awak check kat sini, bila run as ni, dia akan beritahu kat sini you have a different age. Actually dia bukan different age lah, tepat lah. Okay, satu menggunakan string, satu lagi menggunakan okay. Ada nak tanya apa-apa? Okay. Okay. Okay, so kita break sekejap dalam 10 minit. Kita sambung balik dalam pukul 3.20. Boleh kelas? Boleh tuan. Okay.
Okey kelas, so tadi kita dah tengok berkenaan dengan variable dan kita dah juga tengok berkenaan dengan sekejap, Okay, tadi kita dah tengok berkenaan dengan variables dan juga kita dah tengok berkenaan dengan operator. Kita ada operator untuk arithmetic, okay, dan juga kita dah juga ada assignment operator. Kita dah tengok assignment operator dan kita juga dah tengok comparison. Okay, kita dah juga tengok berkenaan dengan comparison. Actually, ketiga-tiga ni adalah sama je dalam mana-mana programming language pun, dia menggunakan pakai konsep yang sama. Okay. Okay, lagi satu kita ada logical operator. Logical operator. Yang ini adalah and, or, not. Kalau yang ni perlu diterangkan lagi tak? Pernah guna tak and, or, and, not ni? Pernah guna. Pernah guna kan? So start dia, kalau benda yang awak dah faham, jangan diterangkan lagi. Nanti di confuse. Okay. So actually this one, kalau kita ada simbol and, okay, dan simbol n, double n ni maksudnya adalah kedua-dua perlu True. dipatuhi dan barulah kita dapat dia punya condition tu. Okay. Kalau or, okay, salah satu, Either one. either one. Okay. Kalau not, ini adalah kalau bukan, so kita akan gunakan not. Okay. So logic operator just tiga ni saja. Okay. Okay. So itu saja untuk yang ni. Cuma kita nak buat latihan sikit. Kita nak buat latihan berkenaan dengan data type dulu. Kita nak buat berkenaan dengan data type. So this dia punya soalan dia. Kita nak cuba buat temperature converter. Okay, temperature converter. Okay, so apa yang kita nak buat adalah store value dalam bentuk Celsius into variable, convert ke Fahrenheit. Okay, now store nilai Fahrenheit, okay, convert to Celsius. Tahu tak formula Fahrenheit Celsius berapa? Tak tahu kan? Tak tahu. Apa ni, weh, main nombor account kan? Okay, search dekat sini. Awak cari kat sini. Ada kat bawah je kan, sampai depan cakap kan? Celsius. Kau nak sebelah ke depan. Yes, tu Okey. Apa ni yang cakap tu? Okay, so ini adalah cara kita nak kira Fahrenheit to Celsius lah. Okay, Fahrenheit to Celsius. Ni formula dia. Ni formula untuk Fahrenheit to Celsius, ni Celsius to Fahrenheit. Okay, boleh? Okay, nak tahu, tengok, boleh tak awak faham macam mana kita nak buat calculation ni? Okay, boleh try? Kelas, boleh tak ni? Senyap ke? Ke disconnect?
Boleh tuan, boleh tuan. Boleh lah. Ni soalan saya dah letak kat sini. So create temperature converter yang convertkan Celsius to Fahrenheit dan juga Fahrenheit to Celsius. Nilai bebas Nilai bebas lah. Nilai try lah dengan nilai apa-apa pun. Okay. Sekejap lagi kita try dengan nilai yang saya buat. Betulnya sama lah. Yang AstraZeneca tu kan, pasal apa mereka bagi tu lah? Oh. Dekat Selangor dengan KL lah. Kenapa dia bagi lah? Tahu lah aku pun. Macam mungkin something berbeza lah orang macam dia ada macam kesan tak berapa elok sangat lah kan. Ada yang tu. Oh, ada side effect? Side effect dia ada kemudian darah macam ni. Vital tak ke sekadar? Tak tahu lah. Ada yang kira tak berapa nak cerita sangat lah cerita pasal AstraZeneca kan. Lepas tu Kerajaan Ahmad tiba-tiba buka pula tu kan. Kan faham. Tapi buat ramai je yang Yang ambil? semua ada seorang tu 15.5. Tapi percentage untuk mati sebab vaksin tu rendah sangat kot. Ya ke?
Kecuali orang yang berpenyakit yang berisiko. Dan benda tu patutnya inilah filter awal-awal. Orang yang berpenyakit yang tak disarankan biasanya dia orang tak ambil pun lagi. Tahu tu, susah nak kata, tak ambil lagi.
Ada yang dah siap ke? Okey kelas, ada siapa-siapa nak share kan? Pukul 3 minit lagi saya bagi. 3.50 saya minta siapa-siapa ataupun saya panggil nama.
Okey dah, siapa-siapa yang nak try? Adelina, nak try tak? Kelas. Mana pergi orang ni? Kelas. Faham tak soalan tu? Faham tuan. Ada siapa-siapa nak try? Orang yang sama saya tak nak, orang nak orang lain pula. Nur Hasmira. Nur Hasmira. Nur Hasmira. Tak nyaut pun panggil. Kelas. Aida. Aida. Tak apalah, saya ambil kehadiran lah. Okey, tak apa, tak nyaut. Tengok nyaut ke tak. Amirul Fikri ada tak? You tuan. Ada. Okey. Syafiq. Muhammad Syafiq. Syafiq. Syafiq tak ada. Okey, tak ada. Wan Muhammad Zahin. Wan Muhammad Zahin. Zahin, Encik Zahin tu yang dah ni. Oh, ya, okey. Tak apa. Saya tak aware sebabnya saya call PA dia. PA kata dia tak hantar borang ni lagi. tak apa. Nama dia masih lagi ada dalam sistem lah. Okey, Amir Shah. Amir Shah. Amir Shah. Amir Shah. Tak ada, tak apa. Ikwan ada. Ikwan ada kan?
Ada. Saja Ada, je. cik. Saya rasa ni apa? Bosan juga seorang-seorang ni cakap ni. Hafizul. Hafizul. Saya pun. Oh ada. Ada pula bagian. Ada. Nur Hasmira. Saya tuan. Ada pula. Okey. Syahira. Saya tuan. Abdul Muaz. Mana tadi ada tadi? Saya ada. Okey. Abdul Muaz ada. Nur Ainin. Saya tuan. Sofia. Ada tuan. Ada. Ni ada pula tadi. Nur Farha. Saya tuan. Nur Rafiqah. Saya tuan. Raven. Ada tuan. Nurul Akilah. Saya tuan. Adlina. Saya tuan. Nong Ramli. Tak ada. Nurul Fatin. Saya tuan. Panggil nama standby pula. Katrik. Saya tuan. Lok Ziuyi. Ya tuan. Nur Alia. Saya tuan. Nurul Husna. Saya tuan. Ain Farisha. Saya tuan. Mana? Oh, jauh bunyi. Nurilisha. Saya. Nurilisha. Betul kan? Betul-betul. Asma Atika. Ada. Tak ada bunyi pun. Saya tuan. Ada. Muhammad Aiman. Saya tuan. Muhammad Aiman ada. Alia Adriana. Alia Adriana. Tak apa, jadi kalau dia masuk orang ni panggil. Aida Rawiah. Daniel Hakim. Saya tuan. Daniel Hakimi. Okey. Abdul Fawaz. Tadi macam ada. Muhammad Aiman Shah. Muhammad Haris. Haziq. Saya tuan. Haziq. Nur Aina. Saya tuan. Cheng Sun Hong. Saya tuan. Cheng Sun Hong. Nur Hidayah. Saya. Muhammad Aiman Azhad. Ada tuan. Ada. Soh Gui Yong. Saya tuan. Iman pun ada. Okey. Ramai ada. Berapa orang ni tak ada ni. Syafiq. Zahir memang tak ada. Amir Shah. Nong Ramli. Alia ni ada kat sini tapi tak jawab pula.
Aida pun sama. Abdul Fawaz tadi nampak macam ada, dah hilang. Okay, so tak apalah. Tadi saya panggil macam tak jawab semua kan. Tadi saya panggil siapa lah. Okay, so saya nak ada 2 orang tunjukkan yang awak dah buat tadi. So saya panggil random lah. Ikut kehadiran ni semua ada kecuali nama ni saya tak ni tadi. Kita andas, kita andas. Oh, kita andas pula. Siapa ni? Elisha. 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 Senyap pula dah. Aduh. Siapa nak volunteer? Orang yang sama saya tak nak. Orang lain.